Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Walakal hamdu hamdan katsira daiman misla ma hamidta bihi nafsak wa ad'afa ma tastawjibuhu min jami'i khalqik. Hamdan khalidan ma'a khuludik. Wa usalli wa usallim ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba alladhi arsaltahu ala kaffatil wara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli lamhatin wa nafasin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana. Uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli. Thumma amma ba'du. Kita menyambung kembali pengajian kitab Husnul Talattuh fi bayani wujubi suluki tasawuf. Kitab pada menyatakan kewajipan kita menjalani jalan tasawuf yang ditulis oleh seorang ulama besar daripada Maghrib, daripada Morocco, yaitu Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Mutafannin Al-Sayyid Abdullah bin As-Siddiq Al-Humari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Alhamdulillah, sebelum ini kita telah pun membaca muqaddimah daripada kitab ini, dan saya yang fakir lagi lemah ini masih lagi dalam usaha menterjemahkan kitab ini. Belum habis terjemah lagi. Tambahan pula kadang-kadang gadget saya ini ada masalah. Dah tulis satu muka surat, hilang pula muka surat. Tulis semula. Inilah. Tapi alhamdulillah sekarang dah refresh balik. Tak berlaku lagi lah apa yang berlaku sebelum ni. Macam-macam cabaran nak menterjemahkan kitab yang Masya Allah, Tabarakallah, banyak manfaatnya, dan insya Allah boleh menjadi panduan kepada kita bagaimana cara untuk kita suluk, untuk kita mentarbiah diri, dan juga untuk beramal dengan ilmu yang Masya Allah sangat penting sekali, yaitu ilmu tasawuf. Jadi ulama ini membantu kita menerangkan kaedah-kaedahnya, memberikan hujah-hujahnya insya-Allah. Dan selepas ini apa yang perlu kita lakukan ialah kita mencari jalan ini, dan kita jalaninya dengan sepenuh hati. Tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ni satu sesi tertangguh kuliah kita sebabkan pertemuan majlis di tempat lain yang sangat memerlukan kehadiran saya pada majlis tersebut. Jadi saya skip lah di sini buat tentang waktu, ya.
Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini dengan izin dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Berkata lagi musannif, penulis kitab ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat ke atas roh. Terdapat banyak pendapat ulama berkaitan dengan ta'rif tasawuf. Kepelbagaian makna dan pandangan ulama tentang tasawuf bukanlah menunjukkan kepada percanggahan dalam intipati tasawuf. Ta'rif je banyak perkara yang sama yang mereka jalani, atau kontradiksi, bertentangan di atas satu sama lain. Tidak ada kontradiksi di antara ta'rif. Tetapi kepelbagaian ta'rif tasawuf itu menjadi dalil. Ya. Bila banyak nama, maka dia menjadi dalil, jadi bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mempunyai banyak nama. Yang kita tahu setakat itu saja. Tetapi lebih pada itu lagi sebenarnya. Asma'ullah al-husna yang termaktub dalam kitab, dalam sunnah, itu ada 100 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengetahuinya, betapa banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi dalil, menjadi bukti akan kemuliaan. Bukti kemuliaan. Bukan bukti wujud dah. Bukti wujud ada bukti yang lain. Bukti ada bukti yang lain. Bukti benar ada bukti yang lain. Tapi bukti kemuliaan. Ini. Benda yang mulia, orang kata mulia. Tapi mana buktinya? Jadi nak dapatkan satu bukti kemuliaan bagi sesuatu, sama ada mulia itu ada pada tulisan, mulia itu ada pada orang, mulia itu ada pada tempat. Lihat pada berapa banyak nama yang diberikan kepada orang tersebut. Dan lihat kepada berapa banyak nama yang diberikan pada tempat tersebut. Dan lihat kepada berapa banyak nama diberikan kepada tulisan tersebut. Lihat kepada berapa banyak nama yang diberikan kepada ilmu tersebut. Ini ukuran kemuliaan, dalil, bukti. Sesuatu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nama kepada satu perkara tersebut. Ini adalah satu ukuran yang diambil, diterima pakai di sisi ulama. Kalau tuan-tuan, nama tuan-tuan ni ada mula-mula nama Muhammad, Elias, Abdul Rahim, Elias lagi, jantan. Ada orang Melayu ni ada nama jantan. Ada lagi Elias, tambah lagi Abdullah. Ini orang bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng, kan? Ya. Kalau tengok nama pun dah tahu dah. Apatah lagi kalau gelaran itu ada Datuk, Tan Sri, Doktor, Ustaz, Al-Hafiz, macam-macam. Masya Allah. Ya. Itu perlu nama lagi, ada kunyah, gelaran. Pun ada pula panggilan dia. Ada orang panggil Pak Tik, ada orang panggil Pak Noh, ada panggil Tok Ayah, ada panggil Ayah Cik, ada panggil Pendekar Rasid, contohnya. Pendekar Rasid. Contohnya. Oh, itu banyak nama. Menunjukkan orang itu ada kemuliaan tertentu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini diguna pakai oleh para ulama. Dan isi kandungan ilmu itu pun ada kemuliaan dia yang terbit daripada ketinggian matlamatnya,
Maka matlamat tasawuf ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengajak, membawa manusia itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah yang sebenarnya. Kerana yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala itu dah tentulah yang terpilih, ya. Yang bersih, yang baik, kerana mustahil bersama dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang kotor, yang buruk dan sebagainya, daripada benda-benda negatif. Tidak ada. Sebaliknya yang bersama dengan Allah Taala itu semuanya positif. Faqila, maka dikatakan at-tasawwuful jaddu bis-suluki ila malikil muluk. Antara ta'rif tasawuf yang disebutkan oleh ulama ialah bersungguh-sungguh di dalam suluk, di dalam menjalaninya. Yang berjalan itu bukannya kaki, ya. Kaki kita ni guna dia ziarah aja, ziarah rumah Allah, ziarah kedai, ziarah rumah sendiri, ziarah tempat kerja, ziarah. Ya. Tapi ini bukan ziarah, ini suluk, ini perjalanan hati, ya. Hati kita meneroka daripada satu peringkat ke satu peringkat, satu peringkat ke satu peringkat. Kerana apa? Kerana nafsu kita ni banyak peringkat dia. Peringkat pertama, nafsu ammarah bisu, nafsu yang mengajak kepada kejahatan, keburukan. Kita nak keluar daripada nafsu ni, kena berjalan. Dan perjalanan nak keluar daripada nafsu inilah yang dinamakan suluk. Dan orang yang berjalan keluar daripada nafsu amarah kepada nafsu yang lebih baik daripada nafsu amarah, itu nafsu lawamah. Perjalanan dia itu, perpindahan dia itu, proses dia keluar daripada nafsu tersebut, maka orang itu dipanggil salik. Fa'il, isim fa'il daripada suluk. Ya, suluk itu masdar dia, kata nama. Ya. Kalau kata kerja dia, ya, salaka yasluku usluk. Ya. Dan bila mana dia berpindah itu, maka jadilah dia orang salik. Itu kalau seorang, kalau ramai yang berjamaah dia, bersama-sama. Bila berjamaah ni lebih barakah lagi lah. Kalau seorang-seorang ni, ya, boleh, tetapi fardiyah ataupun kalau kita solat seorang-seorang pun, lihatlah kadar dia sangat rendah, darajat dia sangat rendah berbanding solat berjamaah. Jadi kalau berjamaah ramai salik dalam surau ni, maka semuanya dipanggil salikin. Itu orang-orang yang berjalan, berpindah daripada satu nafsu ke satu nafsu, sehinggalah peringkat nafsu yang tinggi, yang mana pernah disusunkan oleh ulama 7 peringkat. Nanti kita akan cuba sebut takrif. Disebut salikin, yang itu kita jumpa kitab Hidayatus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Lampu yang menyuluh, cahaya yang menyuluh orang-orang salikin. Ya. Jadi kitab itu umpama penyuluh ni. Macam mana kaedah, gelap tak nampak, teraba-raba dalam terang. Kitab ni menyuluh, Hidayah Salikin. Jadi orang yang baca kitab Hidayatus Salikin, dia nampak dah. Yang ustaz yang mengajar kitab Hidayatus Salikin tu maknanya apa? Dia tengah bimbing tuan-tuan, ya, untuk bawa tuan bersuluk, berpindah daripada nafsu kepada yang lebih baik, pada yang lebih baik.
Sampailah ya, tuan-tuan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nafsu tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tinggi sangat matlamatnya. Bila bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kita telah memiliki segala-galanya. Tak perlulah kita mencari lagi. Ya. Baik. Bersungguh-sungguh dalam suluk kepada siapa? Malikil Muluk. Ini kan nama lain bagi Asmaullah al-Husna. Ya? Malikul Mulk. Malikul Mulk. Raja bagi segala raja. Raja bagi segala raja. Kita fahamlah kalau kita sebut raja ada sifat bagi raja. Dia merintah, dia menyuruh, dia melarang, ya, dia mentadbir, ya, dia yang berkuasa, ya, dia yang gagah, dia yang tak boleh dilawan. Maknanya apa? Kalau kita faham istilah raja, bagi sebah itu sebenarnya secara mutlaknya bagi Allah Subhanahu wa taala Malikul Muluk. Ada pun raja kat dunia ni, pemimpin dekat dunia ni, kita panggil raja juga, tetapi nisbah dia terhad, ya, kuasanya terhad, masih terhad. Jadi jadi raja di negeri ni, luar negara dia tak jadi raja. Jadi tetamunya, kan? Jadi Allah Taala tu Malikul Mulk, disebut dalam Asmaul Husna, di mana saja dia, ya, di mana tempat sekalipun, di Malaysia ke, di Indonesia ke, di Nusantara ke, di Asia Barat ke, di Eropah ke, dia tetap raja. Ini yang kita perlu faham, ya, betapa mulianya kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu sekiranya dibukakan mata hati kita. Tetapi kalau ditutup mata hati kita, dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dosa-dosa kita, maka kita tak nampak kuasa Allah ni. Sebaliknya kita nampak kuasa diri kita. Kita hanya nampak kuasa pemimpin. Kuasa Allah Ta'ala tertutup daripada pandangan kita. Ini menunjukkan lemahnya iman. Baik. Itu takrif yang pertama yang diberikan oleh ulama. Kemudian musannif pengarang kitab ini mendatangkan takrif yang kedua yang juga diberikan oleh ulama, yaitu qila at-tasawwuf al-muwafaqatu lil haqqi wal mufaraqatu lil khalqi. At-tasawwuf al-muwafaqatu lil haqqi wal mufaraqatu lil khalqi. Tasawuf ialah bersama dengan Allah. Bersama, muwafaqat. Muwafaqat bersama. Dan istilah lain kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu ni, Masya Allah. Saya mengaji, ambil bahasa Arab, ambil lugah bahasa Arab, meja bahasa Arab, minor bahasa Arab 4 tahun pun masih lagi kurang mengetahui tentang keluasan bahasa Arab. Bahasa Melayu memang tidak boleh menterjemahkan semua bahasa Arab. Bahasa Melayu seleda kadang-kadang. Bahasa lain pun sama. Ya. Bahasa Inggeris pun tak boleh. Bahasa Parsi pun tak boleh terjemahkan semua. Hanya bahasa Arab saja yang diterjemahkan bahasa Arab dengan tepat. Jadi inilah satu bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi yang pilih bahasa ni, Allah Taala pilih bahasa ni. Jadi beruntunglah kita dapat menguasainya. Kalau ada anak-anak kita tuan-tuan, jangan kita lepaskan peluang untuk mereka ni mempelajari disiplin bahasa. Ya. Kalau dah dewasa sangat nak belajar balik bahasa Arab ni, cabaran dia Masya Allah, tabarakallah. Ya.
Sangat susah kan. Banyak latihan-latihan kena buat. Banyak analisis kena buat. Hari-hari kena buat analisis setiap kalimah. Itulah kerja dulu. Kerja saya di madrasah dulu kan. La ilaha illallah. Banyak cabaran nak mengetahui isi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Inilah baru tahun ni, tahun lepas aku berani-berani nak terjemah kepada bahasa Arab tu. Sebelum ni tak berani, takut tersalah terjemah. Disoal pula oleh Allah Ta'ala akhirat. Kan? Disoal pula. Baik, at-tasawuf ialah bersama dengan Allah dan berpisah daripada makhluk. Mufaraqah dengan makhluk. Dari sudut maknawi. Bukan sudut hakiki dia, terlari pada orang. Ya. Menyembunyikan diri, tidak. Ya. Tetapi kita mengeluarkan kebesaran makhluk yang menghijab kita, menyebabkan terhijab kita dengan Tuhan. Ya. Hati kita banyak memikirkan pasal duit, pasal keluarga, pasal harta, pasal kerja. Ini semua adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Itu juga kalau hati kita sibuk memikir tentang neraka, fikir tentang neraka, terkenang-kenangkan neraka, ya Allah, azabnya neraka, ustaz tu cerita. Kemudian ustaz pula cerita pasal syurga, Masya Allah, nikmatnya syurga. Ustaz cerita kenang-kenang, termimpi-mimpi masuk syurga. Itu pun masih makhluk lagi, masih lagi ciptaan Allah. Jadi kita nak memisahkan diri daripada itu semua, kerana hakikatnya makhluk ini semua adalah hijab dengan Allah. Itu menurut ulama tasawuf. Jadi tidak ada siapa yang boleh mengangkat hijab tersebut melainkan Allah. Kita tak mampu, guru pun tak mampu, ya. Allah lah yang mengangkat hijab tersebut, tetapi kita hanya berusaha. Datang majlis, ilmu, datang majlis zikir, datang solat berjemaah, datang majlis-majlis yang baik, jauhi majlis-majlis yang buruk. Itu usaha kita, pilihan kita. Buat pilihan. Kalau betul pilihan kita lama-kelamaan dengan sendirinya kita bersama dengan Allah dan terpisah dengan makhluk yang menyebabkan hijab. Wa qila at-tasawwuf ibtigha' al-wasilah ila muntahal fadilah. Dan ada juga ulama lain mengatakan bahawa tasawuf ialah mencari wasilah untuk menuju kepada sehabis-habis kemuliaan. Al-muntahal fadilah, sehabis-habis kemuliaan. Karena kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mencapainya, untuk mendapatkan kurniaan Allah Ta'ala, nak Allah Ta'ala muliakan kita, perlu ada perantaraan, iaitu wasilah. Dan wasilahnya ialah menjalani tasawuf dengan kaedah-kaedahnya, dengan rukun syaratnya, ya, supaya dengan wasilah tersebut akan menyampaikan kita kepada kemuliaan tadi. Perantaraan ini penting. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ia perintah Allah. Ambillah wasilah untuk kamu mencapai sesuatu. Ya, nak naik atas bumbung, kenalah guna tangga, kan? Cuba tak guna tangga, melopek je ke atas. Kalau tak bumbung untuk pecah, kita pun jatuh tu boleh. Ya. Contoh je lah. Jadi tangga itu adalah wasilah.
perantaraan dia. Ya, itu juga halnya kita nak jumpa dengan orang-orang penting, Perdana Menteri ke, ya, ada wasilah dia. Nak jumpa direct memang susah. Ya. Jumpa security dulu, jumpa orang kanan dulu, jumpa penasihat dulu, jumpa setiausaha sulit dulu, jumpa setiausaha politik dulu, barulah jumpa Perdana Menteri. Ya. Jumpa tak dapat lama. Nak apa? Nak itu, nak ini, ambil tak balik. Barulah dapat. Contohnya, ya. Demikian kita dengan Allah Subhanahu wa taala memang tak bolehkah kita direct terus dengan Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, boleh. Memang kita direct dengan Allah. Kita doa pun, kita angkat tangan, kita sebut ya Allah, ya Allah. Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi dalam ilmu tasawuf, sebagai hamba, sebagai orang yang merendahkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, jaga adab. Adab-adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita kena jaga. Ya. Sebelum kita berurusan dengan Allah, kita berurusan dulu dengan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Ya. Kita berurusan dulu dengan para ulama, para walinya, para sahabat Nabi. Ya. Kemudian kita berurusan pula dengan ahli keluarga Nabi. Kemudian berurusan pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah kita berurusan dengan Allah. Ini adab yang diajar kepada kita untuk mencapai sesuatu kemuliaan. Ya. Jadi ini adalah jalan tasawuf. Ini juga adab kita mendatangi sesuatu. Jadi jangan tergopoh-gopoh untuk kita mencapai sesuatu tersebut. Tuan-tuan tahu kan apa akibat kalau kita tergopoh-gopoh? Ya. Apa akibatnya kalau kita melanggar ataupun langkah bendul dan sebagainya. Ya, sudah tentulah perkara yang kita dapat dengan cara begitu tidak bertahan lama, dan kita sendiri tidak mampu untuk menghargai. Biarlah kita susah dapat, lama tempoh masanya, banyak cabarannya, tapi bila kita mendapatnya maka kita menghargai. Sweet memory bagi kita, kan. Ada orang disimpan bersikal lama dulu, ya, bersikal masa kanak-kanak disimpan lagi. Sebab apa tak buang? Hantar je lah besi buruk, dapat RM5, kan? Jangan. Ini sikal ni ada memori. Susah nak dapat dulu, susah nak beli bersikal ni. Zaman tu zaman tak ada bersikal. Ya, dia susah kumpul duit 10 sen lagi, 10 sen lagi, 10 sen lagi. Sampai dapat beli bersikal RM300 ni sikal. Tapi simpan sampai hari ni tak guna pun, simpan je ke bawah tangga ke rumah tu. Ya, semua jual tak nak. Ni ada memori. Dan walaupun dah buruk, tapi dia tetap menghargai. Ya. Demikianlah kita ni tuan-tuan, walaupun kita dah berusia, ya, Allah tetap menghargai kita. Allah tetap kita nak, walaupun kita berusia, badan dah lemah, mata pun dah gabut, rambut pun dah buban, ya, penyakit pun dah banyak. Kita tak nak dengan sebab ini Allah marah kita. Kan? Dengan sebab ini Allah Ta'ala marah kita. Kita nak Allah Ta'ala kasih kepada kita. Ingat, walaupun dengan semua kelemahan yang kita ada, berbanding kita masa muda dulu, Masya Allah, cergas, kesana kemari, semua perkara kita lah yang muda. Ya. Tetapi bila hari ini kita dah banyak kelemahan, ya, kita tak nak Allah Ta'ala pandang, tidak memberikan kemuliaan. Kemuliaan dimaksudkan ini ialah kemuliaan di sisi Allah, bukannya kemuliaan di sisi makhluk.
Baik itu dia maksudnya at-tasawuf ibtigha al-wasilah mencari mencari wasilah. Dalam usul kita mencari ini tuan-tuan, Nabi dah tunjuk dah kaedah. Nak mencari sesuatu, mencari isteri macam mana cara. Contoh ya. Jumpa orang itu, jumpa orang ini, jumpa orang itu, jumpa orang ini, kan? Ada wasilah dia. Kalau kita terus, kita dalam sejarah kita tentang kita terus berjumpa isteri kita, perempuan, suatu orang perempuan ataupun perempuan jumpa terus direct lelaki, terus jadi suami isteri, tak ada. Jumpa memang boleh jumpa, tapi jumpa bighairil adab, jumpa tanpa adab. Paksa kita patah balik, jumpa mak ayah kita, jumpa mak ayah dia, jumpa tok wan dia, jumpa mak saudara dia, barulah dia dapat jadi isteri, jadi suami. Baru kena adab dia, bukan tak jumpa direct, jumpa direct. Masa belajar ke, masa kerja ke, biasanya itulah kan. Tetapi itu tidak ada adab, maka tak boleh jadi suami isteri. Patah balik, jumpa wali, jumpa macam-macam, jumpa lah, jumpa qadi, akhir kaulah dia. Demikianlah kita, itulah dikatakan mencari wasilah. Demikian juga halnya kita nak mencari Allah Subhanahu wa taala. Wasilah-wasilah yang itu ada digariskan oleh para ulama. Wa qila at-tasawwufur rughbah ila al-mahbub fi darkil matlub. Ada di kalangan para ulama mengatakan bahawa tasawuf ar-rughbah ila al-mahbub. Tasawuf ialah keinginan kepada yang dikasihi. Keinginan. Tentu yang ini adalah af'alul qulub, iaitu benda yang ada di dalam hati. Dia tidak ada sendirinya, tapi Allah yang Subhanahu wa taala campakkan keinginan itu. Asalnya keinginan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan dalam dos yang tertentu ke dalam diri kita, tuan-tuan, maka kita perlu ada keinginan pula. Kan? Tapi bila mana Allah Ta'ala berikan pada roh kita. Tetapi bila mana roh kita bersama dengan jasad kita, tuan-tuan, maka jasad ini biasalah, jasad ini dia nak selesa, ya, dia nak sejuk, dia nak tenang, ya, dia ada nak makan, nak minum, nak syahwat. Jasad itu. Roh tak perlu semua tu. Tetapi bertembung tak boleh tidak, sebab kita dihimpunkan dalam roda jasad. Jadi terhalanglah usaha tadi, keinginan kita tadi kepada yang dikasihi. Akhirnya kita mengasihi kepada yang lain. Ramai yang terjebak, ramai yang tertipu. Siapa dia mahbub tadi? Yang dikasihi itu Allah Subhanahu wa taala. Fi darkil matlub, dalam mencapai apa yang diingini. Keinginan kepada yang dikasihi dalam mencapai apa yang diingini. Itu juga makna tasawuf. Kemudian ada di kalangan ulama juga mentakrifkan bahawa at-tasawuf hifzul wafa wa tarkul jafa. Apa maknanya? Tasawuf ialah memelihara janji. Janji yang mana? Sejak bila? Dekat mana? Janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu di alam roh dulu. Ya. Di alam roh dulu kita dah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam banyak hadis kursi pun ada disebutkan. Ya. Kita telah mengakui bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita di alam roh dulu.
Allah Ta'ala tu pembimbing kita, pentadbir kita. Kita dah akui dah. Dan dua-dua dah bersetuju, kita setuju. Allah Ta'ala pun membenarkan. Allah Ta'ala menyatakan, kita pula membenarkan. Jadi ini yang nak kita jaga perjanjian, nak pelihara. Sebab apa? Kalau kita cenderung pada hawa nafsu, maka dengan sendirinya perjanjian tadi terbatal. Ya. Kita terjebak dengan nafsu amarah bisu. Ya. Dalam diri kita terjebak. Tak kita bersihkannya. Ya. Batal perjanjian tadi. Perjanjian kita dengan Allah Ta'ala tadi batal. Dan kita nak pelihara balik. Kita tersedar. Ada orang tunjukkan kita jalan yang betul. Maka kita diberikan kesedaran bahawa kita dulu ada berjanji. Dan terasa tanggungjawab. Maka kita nak pelihara janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tasawuf ini membantu kita. Ya, membantu kita untuk memelihara janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tidak memungkiri janji. Ini janji dengan Allah, memanglah wajib kita kena tunaikan. Kalau janji dengan sesama manusia ni, ini ada khilaf lah di kalangan para ulama. Imam Syafi'i kata tak wajib tunai janji. Imam Hanafi kata wajib. Imam Malik kata wajib. Imam Ahmad kata wajib tunai janji sesama manusia. Imam Syafi'i kata sunat. Jadi macam mana ni? Mana mazhab yang kita nak ikut ni? Ini pendapat sesama kita. Ini janji sesama kita. Tetapi janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak termasuk dalam perkara tersebut. Tak wajib. Jadi nak menyempurnakan yang wajib, maka jadi wajib. Wudu tak wajib, tapi solat 5 waktu wajib. Belum solat 5 waktu, wajib wudu. Jadi wudu yang sunat tadi jadi wajib. Itu contohnya. Demikianlah. Ya. Untuk memelihara janji Allah tak ada jalan lain, kata ulama, melainkan dengan kita menjalani tasawuf ini. Maka insya-Allah akan terpelihara janji kita. Dan watarkul jafai, dan meninggalkan kekerasan ataupun meninggalkan kekerasan, terorisme, istilah hari ini kan. Jadi tasawuf tidak membawa kepada kekerasan, tidak membawa kepada kekerasan. Karena apa? Karena itu hanyalah digunakan untuk mempertahankan diri. Bukan orang sufi ini tidak pergi berperang, tidak. Mereka lah berada di barisan hadapan dalam peperangan. Ya. Seperti Imam Abdul Hasan Asyazuli, dia lah yang berada, ulama tasawuf yang hebat. Dia berada di bahagian hadapan pasukan tentera jihad Islam. Memerangi tentera salib di utara Afrika. Dia seorang yang membimbing tasawuf. Maka takrif ini tidak termasuk dalam perkara tersebut. Watarkul jafa, meninggalkan kekerasan, meninggalkan keganasan, meninggalkan sikap kasar. Ini adalah ini salah satu daripada dari urusan tasawuf. Sebaliknya sifat rahmah, sifat kasih sayang, berlemah lembut dan sebagainya, ini sangat menepati akhlak dan adab.
Demikianlah tuan-tuan para hadirin sekalian, ila ghairi dzalika min al-aqwal allati tablughu nahwa al-fahakah. Nahwa al-hakah al-Hafidh Abu Nu'aim dan Kitabul Hilya fi Kitabil Hilya. Banyak lagi ta'rif tasawuf yang disebut oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya, iaitu Hilyatul Awliya. Sehingga dikatakan terdapat lebih daripada 1000 makna. Lebih daripada 1000 makna. Menunjukkan betapa mulianya ilmu yang disusun oleh seorang ulama yang besar, yang dikurniakan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Kalau dalam ilmu fiqh ada imam-imam dia. Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Idris, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dalam ilmu fiqh hukum halal haram yang dicetuk daripada perbendaharaan Al-Quran dan Sunnah. Itu juga dengan ilmu tasawuf ada imamnya. Siapa imam dia? Imam Abul Qasim Al-Junaid. Abul Qasim Al-Junaid yang lahir di negeri Baghdad satu ketika dahulu. Wasu'ila al-Imam Abul Qasim Al-Junaid Sayyidut Ta'ifati ani tasawuf, maqala tasfiyatul qalbi an muwafaqatil bariyah. Penyusun disiplin ilmu tasawuf ini, yaitu Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, memberikan takrif yang paling tepat sekali. Dalam banyak-banyak takrif yang kita baca tadi, tidak menunjukkan secara keseluruhan tasawuf itu. Maka bangkit Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi memberikan takrif dan yang lengkap, yang sebenarnya berkenaan dengan ilmu tasawuf. Jadi kita baca takrif ini supaya kita faham apakah yang sebenarnya yang berlaku ataupun dikatakan tasawuf dan jalannya. Maqala tasfiyatul qalbi an muwafaqatil bariyah. Beliau berkata tasfiyatul qalbi, yaitu menjernihkan hati daripada bersangkutan dengan makhluk. Jernihkan hati, istilah jernih. Dulu insurans pun ada nama insurans jernih, kan? Tapi apa yang jernihnya, kan? Yang jernihnya tak kapul sepatutnya jernih. Insurans tak ada yang jernih dah. Berkeladak dalam tu dia punya gharar dia, kan? Ada gharar. Jadi kita ini kena buat pilihan. Nak pilih yang gharar ke, nak pilih yang patuh syariah. Kalau patuh syariah tu lah dia tak kapul lah. Yang gharar tu yang banyaknya konvensional insurans, meragukan. Gharar tu meragukan. Jernih hati daripada bersangkutan dengan makhluk. Hati yang bersangkut bukan orang. Kita tak boleh pisah dengan jasad, kita tak boleh pisah dengan makhluk. Duduk pun ada makhluk. Kita tutup jasad kita pun dengan makhluk juga. Mana boleh kita pisah dengan makhluk? Kita pun makhluk juga. Ini yang dinisbahkan di sini ialah hati, rohani.
memudahkan kita istirja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasfiyah. Kalau tazkiyah itu menyuci, membersihkan, ya. Tapi kalau tasfiyah ni tak bersih lah. Tasfiyah ini menjernihkan. Dah bersih, tinggal lagi nak jernih. Mana tasfiyah ni lebih tinggi daripada tazkiyah. Nak bersihkan pada apa? Daripada kotoran yang berpunca dari nafsu, nafsu amarah bisu. Itu ada diumpamakan sebagai kotoran yang menyebabkan hati tadi menjadi keruh. Istilah je lah keruh tu, ya. Bagaimana keadaannya hanya Allah Ta'ala. Dah, kita kembali pada Allah. Nak tengok urusan hati, Allah Ta'ala yang uruskan. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Muka orang kita boleh nampak, tubuh jasad orang kita boleh nampak, hati orang kita tak boleh nampak. Itu sebablah bila berurusan dengan hati, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita serah kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu kita dengan cara macam mana? Dengan cara macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang yang dia boleh baca lintasan hati kita. Saya pernah jumpa, ya, kita ziarah orang soleh. Ada, ya, dia baca lintasan hati kita. Belum kita tanya lagi, dia dah jawab dah soalan. Dia tanya orang ni boleh baca lintasan hati. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang ini membantu kita. Dia pun berharap juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia boleh teropong, scan hati kita ada tulisan, ada soalan, tanda tanya. Tak ada, tentu. Dia berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Saya tak boleh tengok tenung, tuan-tuan. Lepas tu nampak ada soalan dalam hati, tuan-tuan. Terus saya jawab. Ya? Itu sesat jauh tu. Allahnya kat mana? Entah. Aku dengan kau je. Ambil. Dia berurusan dengan Allah SWT. Jadi orang yang seperti ini dipanggil arbabul qulub. Orang yang diberikan kelebihan, diberikan kurniaan oleh Allah, dapat mengetahui lintasan hati manusia lain dan diberikan jalan menyelesaikan permasalahan. Ini tasawuf, ya. Dan tidak ada penyelesaian kepada masalah hati ini melainkan membawa dia kepada Allah. Diberilah zikrul, diberi. Pada peringkat awalnya disuruhnya pergi ambil wudu, solat, sunat taubat, ni baca zikir sekian. Ni habiskan ya. Ni 100 ni, jangan baca 50. Kalau 50 ni dapat pahala je. Kalau 100 baru dia berfungsi. Biasa Tok Gu dia bagi tu. Kalau kita ambil bilangan tu, usahakan tepat bilangan dia. Kalau Tok Gu bagi kita 100 lah kita baca. Jangan kurang, jangan lebih. Sebab apa? Kalau kurang daripada 100, dapat pahala. Lebih dapat pahala, tapi fungsi tak. Sebab kita amal tanpa ada. Kata 100, kita lebih pula pandai baca 1000. Atau baca 100, guru suruh baca 100, kita baca 10 baca. Tidak ada adab. Orang tu lain, dia buat lain. Kan? Jadi tak ada fungsi lah. Kalau tak ada adab, tak ada fungsi.
Ini mudah kata belajar tasawuf ni macam belajar iqra. Tu kata alif, a, a, ba, ba. Tu kata ta, jim. Nampak ni jim apa ni? Nampak jim ni. Jim lain. Ni bukan jim ni, ta. Macam tu lah. Jadi kita nak berfungsi, dia berfungsi. Itulah hikmah di sebalik bilangan-bilangan zikir yang diberikan oleh Nabi SAW pada para sahabat. Bilangan zikir yang diberikan kepada kita oleh orang-orang ahli zikir, supaya dengan menepati bilangan itu, zikir itu berfungsi, bukan sekadar berpahala saja. Tidak. Ya. Apa lagi kata Imam Junaid? Wa mufaraqatul akhlaqut tabi'iyyah. Tasawuf itu juga ialah meninggalkan tabiat semula jadi. Mufaraqah. Ya. Meninggalkan tabiat semula jadi. Itu istilah semula jadi itu pun tak berapa tepat sebenarnya. Tabiat lain. Akhlak tabi'iyah. Meninggalkan akhlak at-tabi'iyah. Adat semula jadi. Ataupun akhlak yang tabi'i. Kalau istilah kasarnya dalam bahasa Melayu, buang tabiat lah. Kan buang tabiat, orang tua ni kan. Zikir tak habis-habis ni. Buang tabiat. Buang tabiat ni ada dua. Satu buang tabiat yang positif, satu buang tabiat yang negatif. Itu kita faham lah. Jangan kita hukum semua orang buang tabiat tu semuanya tak baik. Ya? Kalau dibuang tabiat yang negatif dia, dia orang yang baik lah. Tapi kalau dia buang tabiat positif, baliknya. Jadi kalau kita nak kata orang tu buang tabiat, maknanya khususkan kepada apa yang dibuang. Kalau buang tabiat malas, memanglah kita ni ada syahwat kita ni nak relax, sejuk, nyaman, tak banyak kerja. Betul kan? Itu tabiat tu. Akhlak tabi'iyah. Baliknya orang yang tasawuf itu tidak menyuruh macam itu. Baliknya berusaha, berdoa, bertawakal, ya, bangkit, berjuang. Syahwat ada keperluan, ada yang masa diperlukan, tetapi tidaklah sepanjang waktu 24 jam kita perlukan syahwat. Hanya beberapa minit saja kita perlukan syahwat. Selebihnya mujahadah, perjuangan. Baik. Jadi tasawuf akan membantu. Kemudian wa ikhmadu sifatil basyariyah, yaitu menjauhi, memadamkan sifat-sifat kemanusiaan yang buruk. Memadamkan sifat-sifat kemanusiaan. Sifat kita ni mendengar, melihat, cakap. Ini yang selalu lazim lah. Ya, mendengar, melihat, bercakap, bau. Ini sifat-sifat daripada kita. Allah bagi. Kita melihat, contohnya kita melihat. Kita nampak apa yang ada di hadapan ini dengan mata kepala sebagai seorang manusia yang tak betul. Ya. Jadi kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, ikhmad, padam sifat tu. Gantilah padam tu, kata gantikanlah, jangan padam terus. Gantikan dengan satu sifat yang lain.
Itu lepas kita ganti tu, kita dapat melihat lebih daripada yang sebelum. Sebelum ni setakat ni je boleh lihat. Tapi rupa-rupanya sebelum ni kita lihat guna dua mata. Ada dua mata lagi, kita tak buka. Itu mata roh dan mata hati. Mata rohani dan mata hati, basirah, kita tak buka. Oh, tasawuf bantu kita buka dua lagi mata, itu mata roh dan mata hati. Jadi kita melihat dengan 4 mata, barulah kita nampak mana yang apa, hak, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil. Kita tasawuf membantu kita, bukan sekadar membantu kita, tetapi mengekalkan kita dalam keadaan itu. Sentiasalah kita melihat dengan 4 mata. Istilahnya dikatakan sebagai ikhmadu sifatil basyariyah wa mujanabatid dawa'in nafsaniyah. Kata Syekh Junaid, itu menjauhi dorongan hawa nafsu. Menjauhi itu adalah istilahnya sentiasa dapat menjauhi. Sebelum ni tak dapat jauh dorongan itu, kita sering melayannya. Tetapi masuk surau, lega lah, tak ada siapa pun yang terdorong nafsu dalam surau ni, Masya Allah. Tapi bila keluar balik, datang balik dorongan hawa nafsu. Jadi tasawuf tak jaga kita. Jaga kita di surau, nak jaga kita di luar. Luar sana ada banyak gangguan. Sini tak ada gangguan. Kita tak pandang satu sumber lagi semua buat. Buat tak tolong kan. Kita tak tegur. Kita tak tegur imam, tegur orang tua kita ada tegur. Selamat kita. Itu kat luar kan. Ya. Jadi nak membantu kita berada di luar sana, ambil tasawuf. Kemudian menepati sifat-sifat rohani, kata Syekh Junaid Baghdadi, menempati sifat-sifat rohani. Maksudnya apa? Roh kita ni pun ada sifat. Sebagaimana jasad ni ada sifat, roh kita juga ada sifat. Tapi sebelum jasad kita ni dapat sifat, roh kita dapat sifat dulu. Siapa yang beri sifat itu? Allah beri sifat. Sebab roh ni urusan Allah. Kita tidak, roh ni bukan urusan kita. Kita tak boleh kenyak roh kita, bagi makan roh kita, paksa roh kita, dan kita pun tak boleh keluarkan roh kita daripada tubuh kita. Kulir roh min ambil roh. Roh ini urusan aku lain, tak ada peluang masuk campur. Itulah kita minta pertolongan Allah dalam urusan roh. Kita tak mampu sebab bukan urusan kita, bukan urusan Nabi, bukan urusan malaikat, bukan urusan. Tapi minta pertolongan Allah. Jadi tasawuf ini adalah wasilah supaya roh kita dibimbing oleh Allah, supaya dia kembali pada sifat-sifat yang istimewa, ahsanut taqwim, yang mengatasi sifat-sifat makhluk lain, sifat-sifat rohani. Kemudian kata Syekh Junaid lagi, berpeganglah kepada ilmu-ilmu hakikat. Maksud itu berpegang pada ilmu hakikat, sampai tidak mengertikan ilmu syariat. Ilmu hakikat. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya solat yang kita kerjakan. Di sana ada kewajipan solat
hal kita keadaan ni, kita kena solat. Okey, untuk dapatkan ilmu hal ni, kata Ibn Zarnuji, kita kena buat satu hal, iaitu menuntut ilmu supaya kita pandai solat. Menuntutlah ilmu kursus solat macam-macam, ya, belajar fiqh solat dan sebagainya, sehinggalah kita pandai solat. Tak adalah orang kata kita tak pandai sembahyang. Sujud dia dah betul, rukuk dia dah betul, ya, tidak dia dah betul, bacaan semua dah betul. Itu syariat dia dah selesai, alhamdulillah. Jangan berhenti di situ saja. Jalani tasawuf. Maka kita akan dapat hakikat daripada solat. Apa dia tuan-tuan? Barulah kita nampak bahawa sebenarnya solat yang sebenarnya ialah selepas solat. Tadi kita solat yang syariat. Selepas solat syariat tadi, kita lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita masuk dalam solat yang hakikat. Maka jadilah kita sentiasa solat. Itu beza syariat dan hakikat. Walladzina hum an salatihim daimun. Mereka itu sentiasa solat, tak putus sampai mati. Bukannya sekadar 5 waktu. Jadi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan isyarat dalam Al-Quran. Dan jangan kita nafikan. Hakikat solat itu selepas solat. Mengutamakan Allah. Ada sini dia kata, tasawuf itu juga mengutamakan Allah pada setiap perkara. Kita tahu dah maklum keutamaan Allah, itu lebih, tak ada kompromi. Tapi kita kena rujuk kepada orang-orang yang arif. Kita utamakan Allah, cara dia macam mana? Rujuk pada orang yang arif, mengikut ahwal keadaan kita, ya, mengikut hal keadaan kita. Hal keadaan saya lah contohnya. Saya diberikan peluang menunaikan hajat tuan. Tuan jemput saya datang, ya, untuk berkongsi ilmu. Ini hal saya. Ini hal keadaan saya sekarang ni. Dalam keadaan saya nak buat persediaan untuk menyampaikan ilmu Allah. Ya. Benda dah wajiblah. Wajib. Yang apa yang saya buat ni benda wajib. Bukan wajib satu je, wajib 2-3 wajib. Pertama, saya nak tunai hajat tuan, satu. Saya rasa wajib lah. Ya. Yang kedua, saya kena berjalan daripada rumah saya ke sini. Perjalanan saya itu wajib. Dan sampai sini, saya kongsikan pula, sampaikan pula. Itu pun dah jadi wajib. Dan tamatkan pengajian pun wajib tak? Jangan sampai esok malam. Kejap ni berhenti, jangan sama. Jangan usah sampai mati pula ni. Elok wajib jadi haram. Kan? Wajib. Berapa banyak wajib tu? Jadi saya fikir sebagai persediaan untuk menyempurnakan yang wajib ini, saya kena buat satu sebelum itu yang wajib lagi. Sebagaimana nak tunaikan solat waktu yang wajib, wudu yang sunat tadi jadi wajib. Jadi apa kewajipan itu tuan? Ya. Kewajipan saya tengok muka guru saya, tengok gambarnya, saya baca kitab dia. Kewajipan tadi. Kemudian saya amalkan apa-apa lah, doa-doa yang dikit-dikit, supaya tumpuan saya tak lagi.